السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni Muhammad, mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi akan perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Dihormati pengurusi masjid Qaryah Pancur Jaya, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertamanya, marilah sama-sama kita mensyukuri di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita nak kena rasa syukur kepada Allah. Kita nak kena ucapkan ribuan jutaan syukur, kerana Allah berikan kita ruang, Allah berikan kita peluang, Allah berikan kesihatan kepada kita untuk kita menghidupkan Ramadan, untuk kita menjadikan Ramadan pada kali ini di antara bulan untuk mendidik jiwa kita ke arah dekatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam bulan Ramadan pada tahun ini adalah semata-mata untuk kita nak mencari akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam bulan Ramadan tahun ini dalam proses untuk kita nak mempersiapkan kehidupan kita ke arah menujunya kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena ucap banyak syukur. Allah berikan kita peluang, sedangkan ramai yang tak sempat menemui Ramadan pada tahun ini. Kawan-kawan kita tahun lepas duduk sekali, tahun 2 tahun sebelum ni buka puasa sama-sama, sahur sama-sama. Tahun ni tak ada dah. Balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil, mungkin ini merupakan kali terakhir Ramadan akan kita lalui. Mungkin ini kali terakhir kita duduk bersama-sama menemui ataupun melalui Ramadan. Mungkin tahun depan kita tak sempat dah. Tak mustahil kita habis daripada Ramadan tahun ni, ataupun tak sempat kita habiskan Ramadan, kita dah balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak kena banyak ucapkan syukur kepada Allah. Hari ini merupakan hari yang kelima dah. Pejam celek. Ya, 5 dah. 5 dah tuan. Pejam celek macam baru sambut Ramadan. Dah 5 dah. Allahu Akbar. Cepatnya masa berlalu. Kira puasa ni, kita sahur pagi tadi, tak dan berasa lapar, nak buka puasa dah sekali. Nah, tahun ni kira tak dan berasa lapar. Nak buka puasa dah sekali. Duk sat, oi, nak buka dah. Tak apa lagi. Kalau duk sat terkejut, nak raya dah. Lepas sebut baru ni, Alhamdulillah, Ramadan yang pertama tu viral. Mereka boh dalam Facebook, Alhamdulillah, baki 29 hari lagi nak raya. Allahu Akbar. Kalut kita nak raya. Nak baru mula puasa, nak raya dah. Apa tujuan kita masuk ke dalam bulan Ramadan? Adakah semata-mata untuk raya? Jadi pagi ni kita nak sama-sama muhasabah, tumpang duk awal lagi tuan-tuan. Sambil-sambil kita duk awal 5 hari 5 Ramadan ni, nak kena muhasabah ni. Sepanjang 5 hari dalam bulan 4 hari dalam bulan Ramadan. Ini hari keempat lah. Ustaz lebih sehari. Nampak gaya ustaz macam nak raya awal. Nak ini 4 tau. 4. Nampak tuan-tuan alert tu. Saja sebut 5 kan nampak alert lah. Alhamdulillah. Sedap tu, tidak tu ikut ustaz 5 tau. 5. 4 hari lah. 4. Baik. Kan siapa pakai duk angkat lagu tu tu. Duk ingat apa ni, ada lambang apa ke duk angkat lagu tu. Rupanya 4 Ramadan. Sepanjang 4 Ramadan ni tuan-tuan, berapa banyak dah kita yang pertama sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya, Allah kata kalau mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, di manakah Tuhan mereka? Di manakah Allah? Maka Allah kata, aku berada berhampiran dengan mereka. Sekiranya mereka berdoa kepadaku, akan aku mustajabkan doa mereka. Maka turutilah akan perintahku. Nak kena ikut apa yang Allah bagi, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh, nak kena ikut. Jadi kita nak kena banyak berdoa dalam bulan Ramadan. Kita cek balik daripada hari pertama sampai hari ni, hari keempat ni, berapa banyak dah kita doa kepada Allah. Berapa banyak dah kita minta supaya diampunkan dosa kita. Kita minta supaya dibebaskan kita daripada azab api neraka Allah. Kita minta supaya dimasukkan kita ke dalam syurga Allah. Kita minta supaya keluarga kita diberikan syurga keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dah kita doa, tanya diri kita. Tepuk dada, tanya diri kita, berapa banyak dah kita rintih merayu kepada Allah
dalam 4 hari Ramadan kita lalui ini? Kau tak ada pun sekali lagi pun. Dah Ustaz. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya. Hak tu lah doa kita kalau nak buka puasa. Tu pun dan doa. Kalau tak dan, masuk dengan kumar-kumar dengan biji-biji sekali. Sampai tak dan-dan lah. Lapaknya pasal tahun ni dia ada lapak lain macam tu kan. Dia kering lapak. Allahu Akbar. Berapa banyak dah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah sebutkan dalam bulan Ramadan ini, Nabi katakan bulan ini adalah syahrud du'a, bulan yang penuh dengan doa, bulan yang kita penuh dengan permintaan daripada hamba-hambaku. Allah suka orang yang minta. Ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah, sungguhnya aku akan mustajabkan. Kita kalau pergi minta kat jiran rumah kita, sampai kerap tiap hari pergi minta beras, dia marah. Dia kata apa sampai tiap hari mai minta ni? Mai minta sampai tiap hari tak ada duit sangat ke? Kan hari pertama okey lagi, hari kedua okey lagi, hari ketiga dia kata pergi minta rumah lain pula. Aku pun bukan beras dulu, kira nak bagi kat hang seorang dia marah. Tapi kalau Allah Ta'ala, kita minta setiap masa, setiap jam, setiap minit, setiap saat, Allah suka hamba yang meminta kepadanya. Kita nak kena minta. Kalau tak minta, Allah tak tahu apa dia hajat kita. Angkat tangan minta, khususkan doa kata ulama. Khususkan doa kata ulama. Kita minta doa tu khusus. Ya Allah, berikan aku kesihatan yang baik. Sembuhkan penyakit darah tinggi aku, sembuhkan penyakit kencing manis aku. Contoh, khususkan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, murahkan rezekiku, berikanlah aku anak yang ramai, isteri yang tuan-tuan sambung sendiri ya. Tu kalau sebut ibu-ibu buka pintu tu bahaya. Jadi minta kepada Allah khusus. Ulama kata apa? Minta doa nak kena khususkan supaya Allah faham apa yang kita hajati. Jadi setiap kali kita nak keluar rumah, setiap kali kita nak minta doa ni, kita doakan supaya Allah mustajabkan doa kita. Allahumma taqabbal ziyaratina wa ta'jil bisyarat. Ya Allah, terimalah ziarah kami ya Allah, percepatkan segala hajat yang terlintas di dalam hati kami ini ya Allah. Ini doa dia. Kita nak keluar rumah mai masjid ni kira ziarah. Ni kita mai ke masjid nak jumpa sahabat kita ni. Ya Allah, terimalah ziarah kami ya Allah, percepatkan segala hajat yang terlintas dalam hati kita ini. Tengah-tengah duk jalan, naik motor, naik kereta, kita nak mai masjid ni, terlintas dalam hati kita, seronoknya kalau boleh pergi haji tahun ni. Allah mustajabkan. Kalau kita doa wa ta'jil bisyarat, ya Allah, percepatkan segala hajat yang terlintas di dalam hati kami ini ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama ya, kita nak kena cek diri kita, banyakkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sepatutnya kita sebagai hamba kepada Allah ni, kita nak kena sentiasa mohon kepadanya. Bukan kita minta dekat orang, bukan kita minta dekat manusia, kerana mereka pun makhluk Allah. Yang pertama sekali kata ulama, permohonan kamu itu haruslah ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak kena tuju kepada Allah. Doa kita ni nak kena minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, yang diriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thalathatun la turaddu da'watuhumus sha'im hatta yuftiru wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ini 3 orang kata Nabi yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang, 3 golongan, 3 kategori yang tidak akan ditolak doa dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata yang pertama ialah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kalau sekerat hari tak jadi. Orang Kedah kata tak ci. No, sahur tadi, lagi tengah hari dia buka puasa dah.
Oh, tahun ni lagi hebat tuan-tuan. Geng plastik hitam ada drive thru. Bahaya tuan-tuan, kena check. Kalau nampak kereta beratur panjang pergi check. Drive thru lah ni. Bukan makan dalam kedai. Drive thru, makan dalam kereta. Geng plastik hitam. Oh, kira advance lah, teknologi canggih hari ni. Drive thru belakang kedai. Oh, hebat. Nah, puasa ni tengah hari buka dah, doa tak mustajab. Nabi kata sehingga berbuka puasa. Ini golongan yang pertama. Siapa dia? Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Siapa dia ni? Kita duk puasa ni. Doa cukup mustajab. Jangan terlepas walaupun sesaat tuan-tuan. Kita duk berjalan nak balik sekali ni, doa lah hati kita. Oh ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk aku hadir ke masjid secara berjemaah solat ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan ya Allah untuk aku meneruskan momentum ibadah di dalam bulan Ramadan dan bulan selain daripadanya. Ni masalah ni selalu saya duk pesan dekat dalam ceramah saya ni. Ni masalah kita satu. Tuan-tuan, jangan doa dalam bulan Ramadan saja. Sebab tu Ramadan kita duk semangat. Bulan lain dia jadi tak apa nak semangat. Ni, ya Allah, berikanlah aku semangat untuk baca Quran bulan Ramadan ya Allah. Bulan Ramadan dah dapat. Bulan lain tak dapat nah. Doa bulan lain sekalipun. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan sebagai titik permulaan untuk aku berubah ya Allah, supaya kekalkan momentum ibadah aku baca Quran, solat, berzikir di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Doa macam tu. Ni doa bulan Ramadan saja dapat bulan Ramadan lah. Bulan lain jadi lembek, tak apa nak larat baca Quran, zikir pun tak apa nak keluar daripada mulut. Pasal doa tu bulan Ramadan saja. Yang pertama adalah mereka yang berpuasa sehinggalah berbuka. Golongan yang kedua, Allah tidak akan tolak doa mereka, ialah pemimpin yang adil. Kita tak payah tengok besar-besar lah. Jangan duk pergi tengok hak Malaysia ke hak Negeri Sembilan, tak payah tengok. Kita tengok diri kita sendiri. Pemimpin yang adil ni diri kita. Kita pimpin keluarga kita macam mana keadaan dia. Diri kita pimpin diri kita sendiri macam mana keadaannya. Adil tak kita ni? Kalau kita EJK masjid, kita sebagai pemimpin di masjid, adil tak kita ni? Bagi hak tak kepada seluruh ahli qaryah? Kita bagi hak tak kepada seluruh masyarakat yang berada di sekeliling kita? Kita tengok pemimpin yang adil, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ni. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga, kita adil kepada isteri anak-anak kita, berikan hak mereka, berikan nafkah kepada isteri kita, berikan makan minum pakaian mereka. Jadi ini adalah pemimpin yang adil. Kita pimpin diri kita, mengadili diri kita, ialah merupakan seorang pemimpin yang adil. Karena Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Semua orang merupakan pemimpin. Kita tak boleh nak tunding jari, depa ketua, depa kenalah. Tak boleh macam tu, pasal kita pun pemimpin juga. Setiap daripada kita adalah pemimpin. Maka doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, golongan yang ketiga tidak akan ditolak doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dizalimi. Ini cukup mustajab doa orang dizalimi ni. Kalau kita sebagai pemimpin, kita zalim kepada masyarakat yang berada di bawah kita. Contoh, kita duduk kat masjid sebagai pengurusi contohnya, kita tak pergi tengok orang susah dekat taman tempat kita, anak qaryah kita ada orang susah, maka kita menzalimi dia. Dia doa dia adalah doa yang mustajab. Sebab tu nak kena turun pergi tengok orang-orang susah di sekeliling kita ni, kena turun pergi tengok. Kalau pemimpin ataupun pengurusi kita tak dan, orang kampung mai habaq, jangan duk diam sorang-sorang kat rumah. Tahun lepas saya tersangkut Ramadan tahun lepas di Kedah, pasal PKP saya tersangkut kat Kedah, tak boleh balik mai sini. Jadi program tu saya buat di Kedah, memberikan asnaf makan, bagi daging, bagi ayam, bagi apa semua lah.
Ada satu rumah tu saya pergi 2 minggu dah tuan-tuan tak makan nasi. 2 minggu dah bukan dekat nasi, makanan apa pun tak ada. Allahu Akbar. Tok imam dia ikut sekali waktu tu terkejut. Oh, ada orang lah duduk dalam corak hutan orang tak pergi kat dia. Lepas tu tanya makan macam mana. Ada satu hari tu ustaz, kami lapang sangat dah, anak saya ada 3 orang. Ada 2 orang. Kan duk lapak dia kata nampak ular lalu belakang rumah, tangkap. Sekadar nak bagi rasa ya. Dia abang kata belut. Allah, menangis saya tengok tuan-tuan. Dia dapat telur sepapan. Saya bagi waktu tu sepapan je, nak bagi ramai. Dapat sepapan, dia kata alhamdulillah sebulan boleh tahan. Allah. Kalau kita telur sepapan 2 minggu belum tentu cukup mu. Duk lawan berebut dengan anak. Telur sepapan sebulan tuan-tuan. Saya kata 4 beranak dalam rumah, makan macam mana? Dia kata rebui. Rebui potong 4 ke potong 6 tau. Makan ikut masa. Allah. Sehari sebiji telur. Syukur tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan yang nikmat. Allah berikan kepada kita rezeki melimpah-limpah. Menangis saya tengok keadaan tu. Kalau ada orang di sekeliling kita yang susah macam tu, segera turun berikan bantuan. Doa mereka adalah mustajab. Kita bagi bantuan, minta dia doakan kita. Jangan lupa doakan saya no. Saya duk bagi bantuan tu, minta mereka doa. Tahun ni alhamdulillah dapat buat di Rembau. Baru ni kita sembelih 5 ekor lembu bagi senyuman kepada asnaf di sekitar Rembau, lebih kurang 300 orang lebih. Bagi daging mentah, mereka nak sambut Ramadan. Daging lama dah tak makan, ayam, ikan bagi baru ni. InsyaAllah ada rezeki kita buat tempat kita pula kalau ramai orang susah. Saya sana belah sana orang asli lah apalah, kita pergi bagi kat sana baru ni sebelum sambut bulan Ramadan. Ini kita katakan seorang pemimpin yang adil, dia nak kita tengok habis semua. Kalau orang yang dizalimi itu adalah doa yang tidak pernah Allah tolak doa mereka. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kita nak kena tengok. Banyak lagi kita doa ketika bulan Ramadan ni. Yang kedua, kita nak kena tengok sepanjang bulan Ramadan sampai hari ni hari yang keempat, muhasabah kita nak kena tengok berapa banyak dah kita sumbangkan di antara rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak kena tengok sekupang pun tak buat keluar lagi ke Ramadan yang keempat dah ni. Seduit pun tak buat keluar lagi kah? RM1 pun tak ada lagi bos dalam tabur masjid. Allahu Akbar. Rugi kita tuan-tuan. Pasal Allah lipat kali gandakan dengan pemberian satu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni. Kita muhasabah balik, adakah kita pernah bagi orang makan buka puasa sepanjang bulan Ramadan takat 4 hari ni? Pernah bagi orang buka puasa tak lagi? Muhasabah balik. Sedekah banyak mana dah, bagi orang makan buka puasa banyak mana dah. Pasal apa? Nabi dan para sahabat berebut nak jamu orang buka puasa. Karena Nabi kata, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, tidak kurang walaupun sedikit, pahala sama seperti orang tu puasa. Untung kita tuan. Sebab tu yang kalangan ibu-ibu kita, kaum wanita, ibu-ibu yang makcik-makcik kita ada sebelah sana tu. Ada tak tahu? Tak ada. Ada no. Nampak gelap apa? Duk kata ibu-ibu tak ada orang pula belah sana ni. Ibu-ibu kita yang belah sana tu selalu duk tanya saya soalan. Ustaz, kami ni rugi ya Ustaz no. Puasa tak penuh. Mereka orang lelaki tak apa, puasa boleh penuh. Saya kata pasal apa pula rugi? Yalah kami ni kalau mai bulan tak boleh puasa penuh. Rugi tak dapat pahala puasa. Saya kata untung pasal apa untung pula Ustaz? Untung boleh makan tengah hari, kami tak boleh makan. Ustaz pali kami ke? Tanya waktu tu kuliah muslimat. Ustaz pali kami ke? Tak, bukan pali. Saya kata untung pasal dah boleh makan. Nak dapat pahala macam orang puasa boleh tak? Boleh. Pergi jamu orang buka puasa. Jamu orang buka puasa. Faham tak jamu? Bagi makan. Saya duduk jamu. Ustaz makan jamu kan orang salin je ke? Dia duk faham jamu ubat tu pula lagi. Bagi orang buka puasa makan.
Jadi kalau kita ni kedatangan haid tak boleh puasa ke apakah bagi kaum ibu-ibu di sebelah sana, pi bagi orang makan buka puasa, untunglah dah lah kita boleh makan tengah hari. Lepas tu pi bagi mereka makan buka puasa, sama pahala macam mana orang tu puasa. Macam kita puasa. Allah untung berkendak. Untung berkendak. Orang Kedah kata berlampak boleh kat kita. Habis tu kami orang lelaki macam mana Ustaz? Dah tak boleh makan, rugi. Rugi apa lagi untung. Puasa bagi orang makan buka puasa pula 2 kali ganda pahala puasa dapat kat kita. Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah bulan Ramadan, tengok mereka berebut nak jamu orang buka puasa. Siapa pernah pergi Ramadan? Seronok pergi Ramadan tuan-tuan. Saya kalau main bulan Ramadan lah 2 minggu akan ada di sana. Ni rindu ni 2 tahun dah tak boleh pergi. Tahun lepas tak boleh pergi, tahun ni tak boleh pergi. Allah. Tuan-tuan kalau tak pernah pergi Ramadan di Mekah, pergi Ramadan di Mekah tengok orang berebut nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarik tangan kita ni sampai nak tercabut. Ta'al. Ijlis bila duduk dengan kami, kami ada mandi, ada kabsah. Macam-macam makanan tu ada. Kita siap boleh pilih. Orang Melayu mai. Tak mau ni. Belagak duduk nampak orang Melayu. Orang Indon, orang Malaysia. Mai. Oh nasi tak ada. Buat belagak pula. Tengok. Oh ada ayam. Okey. Duduk sini. Orang berebut nak ajak buka puasa. Kalau kita tak berebut, maka rugilah kita berada di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kerana Nabi kata tidak pernah akan surut harta kita manaqasat min malin illa min sadaqah. Tidak pernah surut harta kita melainkan dengan kita bersedekah. Ni tak pernah surut. Kita dah nampak kurang tapi Allah tambahkan. Ustaz, kalau ada 100 bagi 50 tinggal 50 kurang lah. Kurang di pandangan kita, tapi di sisi Allah, Allah tambahkan. Kalau bukan di dunia, Allah tambah di akhirat nanti tuan-tuan. Tak pernah rugi walaupun sekupang kalau kita keluarkan sumbangan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, berapa banyak dah kita bangun pada tengah malam untuk merintih di atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau baru pagi tadi, qiyam pagi tadi ni. Kita bangun dah tengah malam ni. Kerana Allah kata, Nabi kata, siapa yang menghidupkan Ramadan. Ini di antaranya lah bangun qiyamul lail ni di antara yang menghidupkan Ramadan. Kita ni tuan-tuan, banyak terikatnya kita untuk buat ibadah ni sebab apa dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, Arab dia panggil muawwiqat. Kita banyak muawwiqat ni, keterikatan kita untuk buat ibadah ni sebab apa? Yang pertama sebab dosa. Terikat kita nak buat ibadah pada Allah sebab dosa. Kalau banyak dosa kita, susah kita nak buat ibadah pada Allah. Sebab tak rasa lazat dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Semayang rasa biasa pasal banyak dosa. Kalau dosa kita tak banyak, kita semayang tu Allah seronok tak tahu nak abang. Baca Quran ni seronok tak tahu nak abang. Ni baca Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum, tak siapa biasa Ustaz mai Ramadan baca Quran tadarus. Bukan hak tu kita nak cari. Kita nak cari lazat dalam kita beribadah di dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Maka ulama kata sebab kita tak rasa lazat indah dalam beribadah disebabkan keterikatan kita dengan dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak elak untuk hapuskan dosa kita ni? Bangun tengah malam. Waktu tu waktu orang tengah tidur. Jadi kita bangun tengah malam, rintih, merayu. Kata ulama, kalau mampu kita menangis. Tak mampu, paksa menangis. Sebab apa? Sebab kita nak merintih, merayu di atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata dalam Al-Quran, surah Al-Isra, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Carilah sebahagian daripada malam kamu untuk kamu bangun
bangun melakukan ibadah, merintih, merayu di atas segala dosa, mohon keampunan kepada Allah, maka Allah akan angkat maqam mahmudah, maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak kena berebut tuan-tuan. Jangan tunggu masjid buat qiyam baru nak mai. Masjid buat qiyam tu nak bagi suntikan semangat. Bukan takat suntikan Covid je kita nak. Suntikan semangat ni kita nak ni. Kita nak semangat untuk kita nak bangun qiyam di rumah dengan isteri, dengan anak-anak, gerak habis. Jangan kita bangun seorang-seorang duk tengok isteri tidur. Gerak sama-sama nak masuk syurga ni. Nanti Allah persoalkan, kamu bangun qiyamul lail, anak kamu tidur, kamu tak gerak. Saya gerak dah ustaz. Mereka tak mau bangun. Saya teringat dengan arwah ayah saya tuan-tuan. Setiap kali bangun pagi mesti gerak anak-anak. Bangun tak bangun dia kata aku gerak dah, aku terlepas dah. Hampa bangun tak bangun, kalau aku tak gerak, hampa akan tuntut ke akhirat nanti. Aku gerak dah, hampa bangun tak bangun, pasal pergi hampa. Nah, dia macam tu orang Kedah. Orang Kedah dia kasar sikit. Kalau kasar lagi dia kata mampu pergi kat hang. Bangun tak bangun, janji aku gerak dah. Setiap kali bangun pagi dia akan pusing gerak anak-anak dia. Allahu Akbar. Saya teringat lagi. Arwah ayah saya memang dia akan bangun tiap-tiap pagi dia akan gerak anak-anak dia. Anak-anak balok. Lihat nak bangun noh. Sampai ke besar balok. Tahu balok tuan-tuan? Malah. Tu kita nak kena bangun. Kita cek balik daripada 1 Ramadan sampai 4 Ramadan hari ini, berapa banyak dah kita bangun merintih mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang pertama nak kena cek tengok doa banyak tak lagi. Yang kedua tengok sedekah jamu orang buka puasa ada tak. Yang ketiga qiyam, bangun waktu pagi. Tumpang duk awal kita peringat siap-siap. Nanti duk dalam 10 yang terakhir kita tak danah. Tak danah tuan-tuan. Ni tumpang duk awal ni, pakat-pakat kita sama-sama ingat memperingati di antara satu dengan yang lain. Yang keempat kita nak kena tengok berapa banyak dah kita bantu untuk berikan senyuman kepada orang. Berapa banyak dah dia beza dengan sedekah tadi ni. Sedekah tu kita pergi bagi balik bagi buka orang buka puasa, pergi bagi orang buka puasa, lepas tu kita balik. Bantu orang untuk meringankan beban, buat orang tersenyum. Berapa banyak dah kita pergi bantu orang dalam bulan Ramadan. Kita pergi tengok, bantu orang lintas jalan, bantu orang tua-tua. Berapa banyak dah kita bantu masyarakat kita yang berada di sekeliling kita untuk membuatkan dia tersenyum disebabkan bantuan kita. Ini benda yang selalu kita terlepas pandang. Bulan Ramadan ni nak kena berebut nak tu. Pasal apa? Setiap bantuan itu sekiranya dia mendoakan kita, diaminkan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Kita tolong orang. Orang nak turun tangga nampak terkebil nak turun. Terkebil tak larat. Tak larat nak turun tangga ni. Allah rendah pun nak buat teruk lah. Dah dia tak larat nak buat bagaimana? Nanti sampai umur kita baru kita tahu. Tinggi tu pun nak turun, Allah terketak-ketak. Pergi tolong dia, pegang, turun. Pahala cukup banyak tuan-tuan. Ni duk tengok dari jauh, boleh ke? Tanya. Duk tengok dari jauh tanya juga, boleh ke? Hati-hati. Pergi dah tolong. Sekali itu nampak dari jauh. Boleh. Jatuh lagi. La ilaha illallah. Tu kita tu. Duk tengok dari jauh kan nak pergi tolong. Duk menjerit dari jauh. Allah. Tambah kalau masjid tangga tinggi. Kalau di Kedah Masjid Bukhari, kalau tuan-tuan Nabi, Allah jenuh panjat tangga. Tinggi tangga Masjid Bukhari. Tu orang pergi kadang-kadang sembahyang kat bawah tak larat naik. Ada lift pun berebut nak naik lift. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa banyak dah orang kita bantu untuk meringankan dosa yang kita lakukan pada Allah. Setiap bantuan itu kata ulama, Allah menghapuskan sikit-sikit dosa-dosa kecil kita. Jadi kita nak kena bantu orang banyak. Yang keempat tadi doa, sedekah, jamu orang buka puasa, lepas tu qiyamul lail, lepas tu bantu orang. Yang kelima terakhir pada hari ini, kita nak tutup dah 741 lah, nak pergi cari roti canai. Kan? Cari roti canai tak kena.
Ustaz ni buat lawak apa. Dia selalu awal Ramadan ni rajin lupa. Rajin terlupa buat temakan. Biasa tu awal Ramadan. Allah Ustaz terlupa nak buat ke mana. Pernah sehari tu saya kata dekat seorang hamba Allah ni. Saya kata kalau tengok orang lupa, biar dia makan sampai habis dulu, kesian kat dia. Tak kita tegur lah abang kata, oh lah terlupa. Dah Allah terlupa habis makan sampai belahak dah. Sampai sendawa dah kenyang dah. Boleh kalau gitu tak kena tegur segera. Dia duduk tunggu kawan tu makan sampai habis baru tegur, bukan puasa ke? La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, yang kelima nak kena cek berapa banyak dah Al-Quran kita baca. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Masakan kita tak mau baca Quran. Pelik kalau kita tak mau baca Quran bulan Ramadan ni. Allah turun Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia, untuk membezakan di antara hak dan juga yang batil, baik dan juga yang buruk. Pelik kalau kita tak mau baca Quran, tuan-tuan. Jadi cek daripada 1 Ramadan sampai hari ini 4 Ramadan, berapa banyak dah kita baca Quran? Kalau kita katakan secara logiknya kita nak khatam 30 juzuk, mesti dah juzuk 4 dah. Ni nak masuk juzuk 4 dah lah ni. Kalau tidak kita jenuh kampui. Berapa banyak dah kau baru semuka, kau tak buka lagi Quran. Rugi tuan-tuan. Ramadan ni adalah bulan Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Rugi kalau kita tak berebut untuk baca Quran. Sama juga doakan supaya istiqamah kita baca Quran bila habis pun bulan Ramadan, bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan pun. Jadi 5 benda ni tuan-tuan ambil pegang elok. Kerana Al-Quran itu akan datang bagi syafaat kepada kita. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia akan mai kat kita hari pembalasan nanti, hari dibangkitkan kita nanti, akan diberikan syafaat kepada mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Bukan takat kawan lah, sahabat. Rapat sungguh kita dengan Al-Quran. Kerana setiap huruf itu, kata Nabi, akan mendapat 1 pahala kebajikan. Dan 1 pahala itu dilipat gandakan dengan 10 lipat kali ganda pahala. Bukan senang. Bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Allah nak bagi pahala ni mudah. Tapi hak mudah tu lah payah kita nak buat. Jadi buka, jangan tunggu tadarus kat masjid dah, buka Quran baca. Ada masa lapang kita ingin bencin ni kan, duduk rumah baca Quran. Tu di antara disiplin orang yang menghafaz Al-Quran bila tibanya Ramadan adalah mereka mengulang untuk menjadi imam tarawih. Itu disiplin. Itu yang duk cari tu. Pasal apa? Nak boleh mengulang Quran. Kalau bulan lain Allah susah nak boleh mengulang, tuan-tuan. Sibuk kita ni dengan dunia tak habis. Jadi jangan lupa untuk kita semak 5 perkara ini sebelum kita melalui bulan Ramadan, baki-baki bulan Ramadan yang akan datang. Saya ulang sekali lagi, yang pertama, tengok balik doa kita banyak mana dah mohon keampunan, mohon merintih merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kena bagi banyak. Yang kedua, tengok balik banyak mana dah sedekatun jariyah, kita jamu orang buka puasa banyak mana dah. Yang ketiga, kita tengok balik banyak mana dah yang ketiga apa tadi? Bagi orang buka puasa sedekah. Yang ketiga, qiyamul lail, banyak mana dah kita bangun waktu pagi untuk kita minta kepada Allah, merintih merayu qiyam pada waktu malam. Qiyamul lail ni penting. Rugilah kata ulama mereka yang masuk dalam bulan Ramadan tidak pernah sekalipun bangun untuk berqiyamul lail, untuk merintih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Yang keempat, nak kena banyak bantu orang, meringankan beban orang, buat bagi orang tersenyum disebabkan bantuan kita. Yang kelima, banyakkan baca Al-Quran. Cek, semak, muhasabah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang excellent, mumtaz, perfect. Perfect payah no? Yang terbaiklah kita katakan daripada Ramadan yang sebelum ni. Kita nak jadikan Ramadan tahun ni kita keluar daripada Ramadan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa-dosa kita apabila kita melalui Ramadan pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir sekali Allah berikan kita syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itu dulu. Cukup sekadar itu dulu pada hari ini. 5 perkara balik kita muhasabah balik. Bagi banyak-banyak pun sekali muntah. Ambil dulu sikit-sikit 5 benda ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa beramal, melaksanakan ketaatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah asas kenapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepadanya. Untuk apa? Untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah semata-mata, tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyam, Allahumma taqabbal qiyam, Allahumma taqabbal fi syahri Ramadan 'utaqaika minan nar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid. Saya kira ini kali pertama saya Ramadan di sini. Boleh jadi imam tarawih, boleh mai qiyam, boleh bagi kuliah subuh. Subhanallah, hebat. Mudah-mudahan Allah temukan kita semula pada Ramadan yang akan datang. Minta maaf banyak-banyak. Masjid minta banyak hari juga, tapi saya boleh bagi sehari lah. Pasal banyak lagi hak duk tunggu, duk minta tu, kita susun seorang sikit insya-Allah supaya pakat-pakat kita dapatkan manfaat bersama. Doakan saya tuan-tuan, jangan lupa ni saya minta sungguh-sungguh kat jemaah ni. Ibu-ibu ke, ayah-ayah ke, doakan saya supaya Allah berikan kekuatan kesihatan yang baik supaya boleh saya khidmat kepada masyarakat sampailah ke akhir Ramadan dan Ramadan bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan. Ni duk tengah batuk kat sebulan lebih batuk tuan-tuan. Alhamdulillah takat ni boleh lagi tarik tu. Kira tak pecah gitu. Kalau pecah tu habis cerita. Dia pasal mic tempat tuan-tuan ni kemas. Sound system tu hebat. Alhamdulillah membantu imam untuk melaungkan alunan Al-Quran. Subhanallah. Tempat tuan-tuan hebat. Allah berikan rahmat kasih sayang mudah-mudahan. Jadi insya-Allah hari ini tuan-tuan saya ada bawa sikit kurma mekjul. Jadi kalau banyak dah kurma kat rumah tak payah saja bawa nak kongsi nak cari dana untuk mahal sikit. Jadi kalau kata tuan-tuan berhajat, saya bawa kurma daripada Palestin. Yang ni saya ambil direct import daripada Palestin, yang mana kurma ni besar 3 jari. Kurma tu besar 3 jari. Tuan-tuan makan sahur kenyang sampai buka puasa. Kalau tak kenyang, niat salah. Kena niat bagi betul. Tanya abang Ismail kita, dia makan dah. Dia kata kenyang Ustaz. Hak ni kurma premium, kurma super jumbo. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Saya nak bagi try rasa, tapi kalau tuan-tuan berani try. Kalau tak berani nak buat ke mana? Ada tester tu. Kalau berani kita try sama-sama. Kalau tak berani takat-takat pergi tengok je. Kalau berkenan ambil, insya-Allah. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.